Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Naila Huda. Dan hari ini kita akan bawakan perkembangan terkini dalam masa 24 jam ini, apa yang berlaku, berita-berita yang kita akan bawakan. Mungkin ada setengahnya yang anda terlepas pandang, tetapi saya pasti berita ini adalah satu berita yang tidak akan terlepas pandang oleh semua rakyat Malaysia. Angka kes COVID-19 di dalam negara kita meningkat. Ia satu peningkatan yang sangat membimbangkan tapi bukan mengejutkan. Naila. Ya, seperti mana yang kita dan juga pakar-pakar lain juga telah menjangkakan, semalam kita dikejutkan dengan angka positif COVID-19 dalam negara melonjak kepada 260 kes, iaitu angka ataupun jumlah kedua tertinggi yang pernah direkodkan hanya dalam tempoh 24 jam selepas 277 kes pernah direkodkan pada 4 Jun lalu, iaitu pada kemuncak kluster Sivagangga. Dan ini pula peningkatan yang sangat kita lihat mendadak, 260 kes baru, seperti mana sebelum ini kita lihat mungkin sekitar 100 lebih. Dan kebanyakan kes yang kita lihat berpunca dan datang dari Sabah. Seperti mana yang Gigi cakap tadi, mungkin kita tak terkejut dengan berita ini dan ramai yang telah menjangkakan. Daripada 260 kes, hanya satu adalah kes import yang melibatkan bukan warga negara Malaysia dari United Kingdom, manakala daripada 259 kes penularan tempatan itu, 130 kes melibatkan warga negara Malaysia. Dan di Sabah sahaja terdapat 118 kes yang melibatkan beberapa kluster. Ada dari kluster laut, kluster Benting Lahad Datu, kluster Bangau-Bangau, dan juga ada kes ataupun beberapa kes yang didapati dikesan daripada saringan bergejala. Ada kes saringan komuniti, kluster-kluster lain baru juga kluster Juhua. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat di Kedah juga mencatatkan 98 kes, di mana 88 kes adalah daripada kluster baharu, iaitu kluster Tembok. Ada juga kes lain yang dikesan daripada kes saringan kontak rapat. Ada juga kluster baharu, kluster Bah Ketil. Dan ada juga beberapa kes yang kalau kita lihat kebanyakan negeri lain melibatkan kes yang pulang dari Sabah, seperti mana yang telah dijangkakan. Di Kuala Lumpur 13 kes, di Selangor 13 kes, Johor 5 kes, Putrajaya 5, Terengganu 2, Perlis 2, Melaka 1, Pahang 1, Pulau Pinang 1. Kalau kita bandingkan sebelum ini pada kemuncak kluster Sivagangga, ini melibatkan hanya beberapa negeri sahaja di belah utara. Tetapi sekarang ini kita lihat dah menular hampir ke seluruh Malaysia, terutamanya melibatkan Sabah, lagi-lagi selepas pilihan raya negeri PRN Sabah dijalankan minggu lepas. Dan ada juga banyak kes yang masih tidak dapat dikesan daripada kluster mana, yang dikesan daripada saringan secara rawak yang dijalankan. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat Kelantan, Perak, Negeri Sembilan, Sarawak, Labuan dilaporkan tiada kes untuk 24 jam ini. Tapi kalau kita tengok muka hadapan akhbar New Straits Times, sangat saya fikir tersentuh juga gambar yang diletakkan di situ dengan tanda seruan 260, bagaimana barisan hadapan diletakkan kepenatan di situ dan menunjukkan mengapa gambar ini digunakan dengan angka sedemikian. Dan kita harapkan angka ini dapat menyedarkan banyak pihak yang mana mungkin yang terlalai, terleka, boleh mengambil satu kewaspadaan, langkah berjaga-jaga yang lebih ketat. Kerana ialah sekarang ni ramai pihak, ramai pun dah ada banyak plan kan ke sana ke sini kan, tapi dengan peningkatan kes ini kita harapkan lebih ramai yang memilih untuk duduk di rumah. Naila. Kerana mungkin ramai yang sudah ambil mudah dan ramai yang mungkin menganggap keadaan sudah kembali normal. Tapi kita lihat kepada saranan Ketua Pengarah Kesihatan semalam sendiri, jika anggap keadaan sudah normal, anda sebenarnya silap besar. Ini yang dikatakan beliau, jika menganggap perang terhadap virus COVID-19 ini sudah berakhir, ini adalah anda membuat satu kesilapan yang sangat besar. Itu amaran Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah semalam, yang melihat kepada ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan, yang mungkin akan menyebabkan pertambahan kes baru dari semasa ke semasa. Dan juga seperti apa yang Gigi katakan tadi, lihat kepada muka hadapan NST tadi, melihatkan frontliner, petugas di barisan hadapan, petugas kesihatan kita yang dilihat kepenatan setelah berbulan-bulan bertungkus lumus sejak Februari lalu. Kes pertama direkodkan di Malaysia ini, mereka masih lagi bertungkus lumus. Mungkin ada buat seketika kita ambil mudah sikit, kes dilihat semakin berkurangan, situasi semakin
lega sikit kita lihat, tetapi dengan tercetusnya kluster-kluster baharu dengan peningkatan yang sangat besar ini 260 kes dengan kebolehjangkitan ketika ini yang menerima rawatan di hospital juga sangat tinggi, kebolehjangkitan kadar di Selangor juga lebih tinggi berbanding di Sabah. Ini semua fakta-fakta yang dikongsikan KKM yang harus membuka mata kita. Dan juga bercakap tentang kebolehjangkitan ini, apa yang juga dikongsikan strain D614G, mungkin ramai lagi yang tidak tahu apa maksudnya strain ini. Ini merupakan satu mutasi COVID-19 yang dapat direkodkan di Sabah dan ini menunjukkan kadar kebolehjangkitannya lebih tinggi berbanding dengan mutasi-mutasi sebelum ini. Dan kebolehjangkitan COVID-19 seperti yang diumumkan Ketua Pengarah Kesihatan dalam masyarakat berkemungkinan akan meningkat ekoran penemuan virus bermutasi D614G di Kedah dan Sabah. Katanya ini berikutan ciri-ciri mutasi itu yang mudah menjangkiti dan merebak. Jadi kita lihat situasi pada awalnya bermula penularan COVID-19 dalam negara, bagaimana kes-kes positif tidak meningkat dengan begitu mendadak berbanding sekarang ini kerana ia melihat kepada COVID-19 yang mampu bermutasi dan kini lebih mudah dijangkiti orang ramai. Dengan itu kita nak dengarkan apa saranan Tan Sri Dr. Noor Hisham sendiri mengapa kita masih lagi perlu duduk di rumah. Nasihat Kementerian Kesihatan ialah duduk di rumah kalau kita tidak ada urusan penting di luar rumah. Kalau ada urusan penting di luar rumah, barulah kita kena patuh kepada SOP supaya kita dapat elakkan jangkitan COVID-19. Jadi kalau kita ambil mudah ataupun kita anggap keadaan telah kembali normal, dan itu adalah satu kesilapan yang besar. Jadi kita lihat ketidakpatuhan sama ada rakyat Malaysia ataupun petugas, kita akan melihat jangkitan bertambah daripada masa ke semasa. Itu yang apa dikatakan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham. Dalam masa yang sama, persoalan juga dilontarkan ramai pihak di luar sana mengenai kepulangan mereka yang dari Sabah itu, mengapa Kementerian Kesihatan Malaysia tidak melakukan saringan lebih awal. Ini kata jawab Tan Sri Dr. Noor Hisham yang mengatakan bahawa arahan mewajibkan ujian tidak dikenakan lebih awal daripada 27 September. Kata Dr. Noor Hisham, sepatutnya yang pulang dari Sabah itu, jika kita mengenakan ujian pada 25 September, ia akan menjadi satu isu seolah-olah kita menghalang orang ramai untuk balik ke Sabah untuk mengundi. Pada 26 September, Dr. Noor Hisham mengumumkan kesemua ketibaan dari Sabah perlu menjalani ujian COVID-19 di tempat kemasukan antarabangsa bermula daripada 27 September hingga 10 Oktober. Dan Dr. Noor Hisham kata 6 hospital di Sabah telah dikenal pasti sebagai hospital COVID-19 setakat ini kerana ada intervensi yang berlaku kesihatan awam di Sabah sekarang ini. Jadi 6 hospital itu adalah Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu, Duchess of Kent di Sandakan, Hospital Tawau, Hospital Keningau, Hospital Lahad Datu dan juga Hospital Wanita dan Kanak-kanak di Likas sana telah dikenal pasti untuk kes-kes COVID-19. Persoalan yang dikemukakan ini memang mencerminkan apa perasaan dan apa sentimen rakyat ketika ini. Kalau kita lihat di media sosial semalam, susulan saja pengumuman terdapat 260 kes, sentimen rakyat yang cukup kecewa, cukup marah kerana setelah berbulan-bulan bertungkus lumus patuh kepada SOP 3-4 bulan, patuh kepada PKP, tidak keluar rumah dan ramai yang terpaksa hilang pekerjaan, sumber pendapatan mereka. Mereka lihat seolah-olah tersesia usaha itu semua dan juga tidak dapat dilupakan, terdapat dinafikan usaha frontliners mereka di barisan hadapan itu sendiri. Dan apa persoalan yang dikemukakan ketika ini, walaupun itu penjelasan yang diberikan oleh Dr. Noor Hisham, mungkin ada sedikit kebimbangan, mungkin tindakan yang terlalu awal dilihat akan menghalang mereka daripada undi, pulang undi di Sabah. Tetapi persoalan ketika ini adalah kenapa SOP yang dikekalkan sehingga kini adalah mereka yang pulang dari Sabah ini, mereka perlu menjalani ujian saringan setiba saja landing, tiba di KLIA. Dan apabila mereka menjalani ujian saringan itu, jika mereka didapati negatif dan jika mereka tidak bergejala, mereka tidak perlu menjalani perintah kuarantin itu selama 14 hari. Dan kita sedia maklum, kita dah lihat, kita tak lupa lagi kes-kes sebelum ini seperti kluster Sibaganga. Kes pertama yang mencetuskan kluster tersebut juga didapati negatif ketika tiba di KLIA dari India. Jadi walaupun mendapati ujian hasil saringan negatif, tetapi
dalam masa yang sama selepas itu didapati positif. Jadi kita perlu ambil kira kemungkinan beberapa hasil ujian yang dijalankan di lapangan terbang, di pintu masuk, mungkin akan didapati sebagai satu false negatif. Didapati tidak menggambarkan situasi sebenar, mungkin akan didapati positif selepas itu. Jadi itu antara persoalan yang dimukakan ketika ini. Jadi berdepan dengan begitu banyak persoalan di media sosial, ini pula penjelasan yang diberikan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham yang mungkin ramai yang keliru sedikit apa yang sebenarnya dimaksudkan. Adakah PKP akan dilaksanakan semula kerana beliau beri bayangan katanya, how about all stay at home for a while again, seolah-olah macam satu amaran. Betul, tweet itu juga viral semalam. Rata-rata merasakan ia adalah bayangan PKP akan dilakukan, tetapi ini jawapan Tan Sri Dr. Noor Hisham yang katanya selama ini itulah yang dia tweet, yang beliau selalu sarankan kepada orang ramai untuk duduk di rumah. Jadi bagaimana kita lihat balik saranan itu untuk kita lebih banyak duduk di rumah kalau tiada urusan penting untuk keluar. Dan kita nak dengarkan apa yang dimaksudkan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham. Jadi perkara itu bukan perkara yang baru, iaitu ketika saya tweet, iaitu daripada hari pertama lagi saya tweet, iaitu sekali lagi saya mengingatkan kepada semua rakyat Malaysia yang tiada urusan penting di luar, dinasihatkan duduk di rumah. Kalau kita nak keluar dari rumah kerana ada urusan penting, patuh kepada SOP. Itulah tujuan utama saya tweet. Iaitu bukan perkara baru, tapi hanya memperingatkan rakyat Malaysia untuk duduk di rumah kalau tiada urusan penting. Kalau ada urusan penting, pastikan kita patuh kepada SOP 3W dan amalkan 3W, elakkan 3S. Itu yang apa dikatakan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham, duduk di rumah jika tiada urusan yang penting. Tapi dalam masa yang sama, kenaikan kes COVID-19 ini seperti yang Naila katakan, banyak sentimen rakyat yang menyalahkan ahli politik atas kenaikan angka kes ketika ini, dan persoalan mengenai banyak lagi perkara seperti wajarkah PRU diadakan ketika COVID-19 dalam masa terdekat telah banyak diperkatakan sekarang, dan adakah ia menyumbang kepada kenaikan kes ketika ini. Sentimen rakyat itu sebenarnya rata-rata saya kira kepada pemimpin ahli politik di luar sana perlu diambil perlu dilihat semula kemarahan ataupun apa yang diperkatakan oleh rakyat ketika ini. Ya, kerana saranan yang kita dengar sejak Mac lalu, duduk di rumah, patuh SOP, jangan keluar. Itu semua kalau kita lihat mungkin kadar kepatuhan kepada saranan ini mungkin agak lemah pada awal-awal PKP. Tetapi sehingga kini kita lihat kadar pematuhan masyarakat semakin tinggi, semakin ramai yang sedar. Apabila sahaja diumumkan ada dapat kes positif di 5 kompleks beli belah di Lembah Kelang, terus kosong kompleks beli belah tersebut. Itu menunjukkan tahap kesedaran rakyat dan masyarakat kita sendiri melihat kepada kes positif. Kita perlu bergantung juga kepada berleluasanya mesej-mesej tentang ada kes positif di sini, ada kes positif di sana. Kerana kalau kita lihat di aplikasi MySejahtera pun, apabila kes-kes positif ini dapat dikesan di kawasan-kawasan tertentu, tak ditulis, tak dinyatakan ataupun tak diberikan notifikasi pun di aplikasi tersebut. Jadi kita perlu bergantung kepada inisiatif dan usaha kerjasama antara masyarakat. Memang hashtag rakyat jaga rakyat itu memang betul mencerminkan perasaan dan sentimen rakyat ketika ini. Yang mana seperti yang Gigi katakan tadi, saranan terhadap untuk mematuhkan SOP dan sebagainya, rakyat rasa ketika ini seolah-olah macam yalah kita memang patuh SOP, tetapi adakah setiap pihak secara sama rata juga patuh SOP yang sama? Dan juga kita lihat kepada perkembangan politik negara dalam masa yang sama, tidak mustahil untuk kita seimbangkan pentingnya demokrasi dan juga pentingnya mengutamakan kesihatan itu sendiri. Tetapi yalah, ura-ura tentang PRU 15 ini kita sedang membincangkan dan kita sedang mengemukakan idea ini sama ada rakyat bersedia atau tidak untuk berdepan dengan PRU 15 dalam masa yang terdekat. Dan kita nak dapatkan pandangan ahli politik itu sendiri yang mereka juga lihat sentimen rakyat ketika ini. Semalam temu bual bersama dengan Ketua Penerangan UMNO Sharil Hamdan yang juga disahkan positif COVID-19 setelah pulang dari Sabah berkempen di sana.
Katanya the public doesn't like us right now. Beliau sedar dengan sentimen rakyat ketika ini. Itu tegas beliau yang berpendapat rakyat tidak menyenangi situasi politik semasa ketika ini, lebih-lebih lagi selepas peningkatan kes COVID-19 secara drastik. Malah Syahril turut menyatakan terdapat kemungkinan rakyat menyalahkan ahli politik ketika ini yang menyebabkan jangkitan bertambah. Jadi kita nak dengarkan apa yang dikongsikan oleh Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan. Saya setuju sangat. Dan ini memerlukan jiwa besar daripada semua pihak dalam sistem politik. Dan saya nak sebut pada semua rakan-rakan politik, saya tak kira parti manalah. Dalam keadaan sekarang, kalau buka mata betul-betul, the public doesn't like us. Politicking sekarang. Rakyat tidak melihat bahawa kita menjadi ejen ataupun entiti yang membantu situasi ini. Malah di kalangan sentimen rakyat merasakan bahawa parti politik atau ahli politik itu sendiri yang menjadi penyebab kepada jangkitan yang bertambah ini. Sama ada itu benar atau tidak, lebih complicated lah ya. Sama ada itu kita nak mengkaji siapa yang menjadi punca dan sebagainya, itu soal yang saya rasa tak membantu sekarang ini. Tapi hakikatnya parti politik pun kena sedar bahawa mereka sedang dilihat oleh rakyat. Sama ada kita ni benar-benar meletakkan kepentingan kesihatan rakyat nombor satu ataupun hanya kepentingan politik kita saja. Dan itu satu ujian yang terletak kepada the entire sistem politik. Dan kalau kita gagal mengurus perkara tersebut, saya ingat keyakinan rakyat terhadap keputusan-keputusan lain berkenaan dengan COVID-19 ini akan pudar, dan itu menjadi satu perkara yang tragik. Rakyat sedang memerhatikan anda, ya, pemimpin politik, dan kalau makcik gelang pink yang senyap-senyap keluar itu pun rakyat nampak dan viral kan, apatah lagi pemimpin politik yang memang menjadi kepimpinan melalui teladan daripada semua rakyat ini juga akan dipandang oleh rakyat bagaimana anda membawa diri anda di hadapan orang awam ketika berkempen, misalnya seperti pemakaian mask, penjarakan fizikal, semua itu perlu diambil kira lebih-lebih lagi oleh pemimpin politik ketika ini. Dan kenapa sentimen rakyat itu mengenai bahawa menyalahkan ahli politik ketika ini kerana menyebabkan jangkitan bertambah, itu sebenarnya yang anda perlu, pemimpin politik perlu lihat mengapa ia berlaku. Dan dalam masa yang sama, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, ada mengemukakan permohonan maaf susulan peningkatan kes COVID-19. Dan ini katanya mewakili semua ahli UMNO dan Barisan Nasional bagi memohon maaf kepada rakyat Malaysia dan petugas Barisan Harapan susulan peningkatan kes baru COVID-19. Dan katanya dalam ucapan terbaru di Twitter, beliau menyatakan bahawa kebimbangan mengenai situasi terkini COVID-19 yang disifatkan membimbangkan susulan PRN Sabah baru-baru ini katanya bukan pilihan BN. Kedudukan terkini COVID-19 amat merisaukan. Mewakili UMNO BN, saya memohon maaf kepada rakyat dan frontliners berikutan peningkatan wabak, dan katanya ahli dan jentera BN pada PRN Sabah perlu mematuhi SOP dan apa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Ini katanya dalam tweet terkini beliau. Kita lihat situasi di sini sangat berbeza kalau kita bandingkan dengan negara jiran di Indonesia ataupun di Amerika Syarikat misalnya, di mana terdapat gerakan ataupun movement yang tidak mahu memakai pelitup muka, anti-mask movement. Di Indonesia juga kerajaan dilihat bersusah payah untuk mendapatkan rakyat ini patuh kepada pemakaian pelitup muka, patuh kepada SOP. Di sini dilihat sedikit berbeza, masyarakat yang tegaskan, yang menggesa supaya SOP lebih ketat dijalankan. Dan juga dalam masa yang sama seperti apa yang Gigi katakan tadi, makcik gelang pink tu pun kita perhati dengan cukup rapat, kita dapat viralkan dan kita dapat meningkatkan perhatian terhadap kes tersebut. Dalam masa yang sama, apa yang dititikberatkan ketika ini adalah adakah SOP, perintah dan juga polisi yang dikenakan ketika ini menunjukkan antara dua darjat yang berbeza kadar pematuhannya, kerana kita masih tidak lupa dengan kes Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang juga sama gagal patuh kepada perintah kuarantin di rumah. Dalam masa yang sama, siasatan masih lagi dijalankan terhadap beliau. Kalau kita bandingkan kes-kes yang melibatkan rakyat marhain, rakyat lain,
cukup laju siasatannya, cukup laju kes tersebut dijatuhkan kesalahan dan sebagainya. Jadi ini yang dibimbangkan rakyat ketika ini. Jadi mungkin itu antara aspek yang akan dititik beratkan sekiranya PRU15 diadakan dalam masa yang terdekat. Tetapi kami paling penting selain daripada pandangan ahli politik sendiri, kita nak dapatkan pandangan rakyat menerusi netizen di media sosial, tinjauan yang kami jalankan sendiri. Adakah rakyat bersedia jika PRU15 diadakan dalam masa yang terdekat? Ini sedikit tinjauan kita jalankan di media sosial. Dan berdasarkan pungutan suara tersebut, ramai dalam kalangan pembaca Astro Awani yang berpendapat mereka tidak bersedia untuk menempuh pilihan raya umum ke-15 ketika negara masih lagi sedang memerangi COVID-19. Dan kalau kita tengok peratusannya di situ, 86% tidak bersetuju menempuh PRU15 ketika negara sedang memerangi COVID-19. Di sini jelas Naila, suara rakyat mengatakan bahawa tak mahu lagi ada pilihan raya kerana kes yang semakin meningkat. Dan ada juga persoalan yang kami lontarkan mengenai wajarkah pilihan raya umum ke-15 disegerakan. Pun jawapannya tidak, 73% dan hanya 27% mengatakan ya, ini undian yang dijalankan ke atas yang memberi respon dia adalah 20,525 responden. Begitu tinggi juga untuk undian yang kami jalankan di Astro Awani, dan diharapkan ini dapat menarik perhatian pihak-pihak yang tertentu untuk melihat semula jika ada perancangan untuk membuat PRU itu agar ditangguhkan dulu kerana kes sedang meningkat. Dan kita juga kumpulkan beberapa komen orang ramai mengenai kebimbangan peningkatan COVID-19 yang melonjak baru-baru ini kerana perayaan Sabah. Nanti kalau ada PRU15 mereka bimbang naik lagi. Tetapi dalam masa yang sama tidak mustahil kita dapat capaikan aspirasi demokrasi ini. Kalau kita lihat di Bavaria, misalnya di Jerman, mereka dapat menjalankan pilihan raya secara kecil, tetapi mereka dapat menjalankan pilihan raya itu secara sepenuhnya melalui pos sahaja. Itu antara idea yang mungkin kita boleh bangunkan ketika ini. Kalau kita betul-betul nak segerakan PRU15, kita boleh mungkin bangunkan sistem pos ataupun elektronik dan sebagainya. Jadi itu antara aspek-aspek yang perlu dititik beratkan ketika ini, dan banyak lagi yang kami nak kongsikan dari astroawani.com, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi, dan tadi kami bawakan secara penuh perkembangan COVID-19, situasi terkini dalam negara, dan semalam kita juga bawakan perkembangan mengenai FGV yang mana sebelum itu kita lihat satu larangan ataupun perintah baru yang dikeluarkan oleh Agensi Perlindungan Kastam dan Sempadan CPB Amerika Syarikat AS berhubung dengan FGV Holdings Berhad, ataupun lebih spesifik import produk keluaran FGV yang telah pun dilarang serta-merta bermula 30 September waktu tempatan dari negara itu. Dan menurut FGV, mereka mengeluarkan reaksi mereka. Mereka menyatakan sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Amerika Syarikat kerana mereka menegaskan telah mengambil langkah serius bagi menghormati hak pekerja piawaian ataupun standard pekerja antarabangsa sejak beberapa tahun lalu. Mereka kata FGV tidak terlibat dalam mengambil pelarian sebagai pekerja. Mulai 2020, kebanyakan pekerja asing FGV datang dari India dan Indonesia melalui proses yang sah dan telah pun diiktiraf pihak berkuasa Malaysia serta kerajaan negara asal. Dan kalau kita lihat secara rekodnya, setakat Ogos terdapat 11,286 pekerja warga Indonesia dan 4,683 pekerja warga India yang diambil FGV secara langsung dan bukan secara kontrak. Itu antara penjelasan yang diberikan FGV. Katanya mereka telah menambah baik kebajikan pekerja-pekerja estate mereka kerana melihat kepada laporan ataupun dakwaan yang dikeluarkan oleh bukan sahaja pihak kastam Amerika Syarikat, tetapi NGO antarabangsa dan juga NGO tempatan mengenai situasi kebajikan pekerja yang dikatakan diambil sebagai tenaga buruh kasar. Jadi kita nak dapatkan pandangan dari sudut ekonomi sedikit, pandangan pakar, adakah ini akan memberi impak kepada FGV sendiri. Tetapi kata pedagang kelapa sawit David Eng, katanya sekatan segera
terhadap import minyak sawit Malaysia ini dan produk berkaitan FGV tidak akan memberi kesan signifikan kepada industri itu. Dan sebaliknya, kata David Ng, jika dibandingkan dengan China dan India, jumlah kuantiti import kelapa sawit Amerika Syarikat adalah jauh lebih sedikit, iaitu hanya 50,000 tan sebulan. India dan China juga masih lagi menjadi pengimport terbesar minyak kelapa sawit dengan 200,000 hingga 300,000 tan sebulan. Dan katanya melihat kepada jumlah ekspor minyak kelapa sawit Amerika itu, negara itu hanya mengimport minyak sawit untuk penggunaan bahan api bio sahaja, dan itulah yang menyebabkan beliau mengatakan bahawa tidak akan memberi kesan yang signifikan kepada industri. Untuk rekod juga siasatan yang dilakukan oleh CBP itu kerana menimbulkan kegusaran terhadap tenaga buruh paksa bawah umur yang dilakukan FGV dalam proses kerja mereka, dan CBP sebelum itu dalam kenyataan turut menegaskan bahawa pengharaman telah dilakukan secara serta-merta, dan dalam masa yang sama kita akan lihat bagaimana perkembangan kes ini, seperti yang kita bawakan tadi bahawa FGV kecewa dengan larangan tersebut, dan mereka selama ini komited mengangkat hak pekerja. Ya, kerana isu kelapa sawit ini bukan satu isu baharu. Kita sering berdepan dengan kritikan antarabangsa ini terhadap penggunaan buruh kasar dan juga apa bahayanya kepada alam sekitar dan juga flora fauna. Ini antara kritikan yang kita selalu berdepan apabila membabitkan industri kelapa sawit, minyak sawit ini. Jadi kita perlu ambil kira juga isu geopolitik, isu ekonomi. Mungkin ada yang ingin menjaga kepentingan industri-industri minyak lain di Amerika Syarikat. Tapi apabila melihat sebenarnya import produk minyak sawit di Amerika Syarikat ini tidak begitu besar, adakah ia begitu mendatangkan persaingan yang sangat besar kepada industri lain di sana? Kerana kalau kita lihat di Eropah itu situasi yang berbeza, memang ada persaingan yang sengit antara pengeluaran minyak yang berbeza. Jadi di Amerika Syarikat mungkin kita perlu ambil serius dan ambil kira apa siasatan CBP ini. Mungkin tuduhan yang tidak berasas mereka lihat, tetapi itu memberi peluang kepada FGV untuk memperjelaskan lagi pihak mereka dan mungkin bersifat lebih telus dan transparan dengan apa mereka telah lakukan sepanjang beberapa tahun ini. Itu antara perkongsian yang kami bawakan di astroawani.com, dan pastinya banyak lagi laporan mengenai FGV, industri minyak sawit dan juga mengenai perkembangan COVID-19 akan kami bawakan dalam buletin dan juga di astroawani.com. Ya, dan sekian saja Awani Pagi. Selepas ini kita akan bawakan perkongsian yang menarik mengenai Hari Anak Perempuan Sedunia. Tapi sebelum itu kita berakhir di sini ya. Saya Gigi Ahmad Dan saya Naila Huda. Salam hormat. Bye.